huruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah ma ba'da. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alna lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah wa zakkirna min nusina wa 'allimna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, selamanya dan selamanya syukur kita banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini sekali lagi Allah Subhanahu Wa Taala izinkan untuk kita sama-sama berpeluang menyambung kembali ke pelajaran tajwid kita pada malam ini. Tapi sebelum itu saya nak tanya, suara saya juga clear tak? Kalau clear, Alhamdulillah clear Ustaz. clear Suara clear. Sebab malam ni kita siaran langsung daripada balik pulau. Bukan balik cari darian dan pakai baju merah pun bukan sebab ada apa-apa pakatan menang apa ke tak ada. Memang betul-betul yang baru sampai ke Penang, baru sampai dengan flight tadi. Dan alhamdulillah sempat juga kelas. Saya takut juga, takut tak sempat. Kalau satu pula kena update apa benda lain, apa nama, bila dah lalu pakai wifi kat rumah. Ni dah pakai handphone punya join sebagai dia panggil apa, hotspot ni, jadi macam lambat sikit nak masuk tu, dah 5 minit dah terbasi dah tadi. Tapi insyaAllah kita akan teruskan kembali kelas kepenganan kita pada malam ni. Jadi sebelum tu, kita recap sikit apa yang kita dah belajar pada sebelum-sebelum ni. Alhamdulillah, kita dah sampai ke tajuk pengenalan ringkas tentang anggota-anggota pertuturan. Okey, dan insyaAllah malam ni, seperti mana yang saya dah bagi pada Telegram hari tu, di mana saya dah forward satu gambar, semua orang saya rasa dah buka kot. Tapi tak apalah kalau tak buka lagi ke, kalau tak tahu ke, ataupun kalau tak dapat ke, nanti mungkin kita boleh forward semula, insyaAllah. Tapi dalam apa yang attachment saya hantar tu, ada satu gambaran, gambar macam ni lah, gambar diagram kosong, tak ada apa-apa kosong. So, di situ saya ada minta kalau boleh nak print lah, kalau tak print pun tak apa. Boleh tengok dan boleh, kalau siapa ada digital punya tablet ke apa ke, dia boleh ada pen kan, pen kat atas tu boleh tulis kat atas je. Lepas tu save je lah, boleh juga macam tu pun. Jadi mana-mana yang rasa sesuai, silakan. Saya tidak ada, maksudnya tidak ada cara yang kita boleh aturkan semua orang cara masing-masing. Okey, baik. InsyaAllah, mulai malam ni kita akan belajar tentang makharijul huruf. Makhraj huruf. Iaitu ada antara tajuk yang sangat penting untuk semua orang yang nak belajar mengaji Quran ni, nak belajar tajwid ni, mesti kena kuasai makhraj huruf. Bukan belajar je tau. Kalau kata makan tu bukan kena makan telan je, kena kunyah dulu. Kunyah elok-elok 40 kali, baru telan. Saya nak macam tu. So, kuasai betul-betul makhraj huruf. Kena ingat exactly apa nama tempat dan apa huruf yang keluar daripada tempat tu. Dan yang lagi penting adalah bagaimana nak praktikal tempat yang kita akan sebutkan nanti insyaAllah. Okey, baik. Malam ni, okey, kita tak nak buang masa banyak sangat. Pertamanya, saya nak bincang dulu tentang makhraj huruf. Makhraj huruf. Okay. Pertama, makhraj huruf yang utama kita ada 5. Makhraj huruf, kata saya tutup dulu yang ni. Saya tulis dulu daripada sini senang. Okey, sekejap. Anda saya punya pen, format 36, 48 lah. Sikit. Okey. Okey. Makhraj, macam mana ni? M-A-K-H. Makhraj huruf utama sama dengan ada 5. Sama dengan 5. Nampak Okey, 5. Baik, yang pertama apa? Rongga. Okey, yang kedua hal, macam ni je halkum. Halkum ke halkum. Ataupun ke rongkong. Okey. Yang ketiga lidah. Yang keempat dua bibir. Dan yang kelima adalah rongga ringga pula. Hidung. Okey. Ini adalah makhraj utama. Sekali lagi saya ulang.
Ini adalah makhraj utama. Yang kita dah bincang minggu lepas tu lah, sama aja. Kat mana rongga apa semua kita dah explain dah. Yang mewakili warna-warna sekian-sekian tu, semuanya ada kat sini. Ini makhraj utama. Baik. Dari yang utama ni nanti, kita akan pecahkan kepada sampai 17. Cabang dia nanti akan ada sebanyak 17. Okey. So, kalau saya tulis sini, cabang sama dengan 17. Okey, baik. Rongga mewakili, buat kurungan lah, faham, satu saja. Di mana halkum pula kita ada 3. Lidah kita ada 10. 2 bibir kita ada 2. Dan rongga hidung kita ada 1. Cukup ke? 1 campur 3, 4. 4 campur 10, 14. 14 campur 2, 16. 16 campur 1, 17. Cukup tu Ustaz. Cukup lah. Manalah tahu musim-musim orang kira kerusi ni takut tak cukup. Kena buat melompat pula. Tak cukup kerusi. Kadang-kadang ni semua orang kena pandai maths. Semua kena pandai maths. Bukan belajar tajwid tau. Maths pun kena pandai juga. Okey, baik. Sekali lagi saya ulang. Yang ni nak tulis kat tepi kertas yang print tu pun boleh juga. Rongga kita ada 1. Halkum ataupun kerongkong, buat atau lah. Kadang-kadang kan takut orang fikir apa pula, tak faham nanti. Halkum atau kerongkong ada 2. Halkum tu kata Arab, kerongkong tu kata orang Melayu. Katanya orang Indonesia tenggorokan. Katanya orang beli pula terpahang. Tak ada dalam lawak je. Okey, lidah pula ada 10. Lidah ni nanti yang banyak sikit ni. Lidah ni banyak, 10 benda nak ingat. Okey, tapi tak apa. Saya sendiri insya-Allah kita akan ulang banyak kali. Sampai melekat, sampai mimpi pun termimpi-mimpi. Cakap pasal makhraj ni. Betul, bibir ada 2 aja insya-Allah senang ingat. Dan rongga hidung ada 1. Satu ni yang susah nak ingat ni. Okey, baik. Okey, baik. Itu secara ringkas sebelum nak masuk tajuk. Okey, dah boleh yang tu, barulah kita akan tengok. Okey, bila kita kata 1 tadi di halqum, di rongga. Di mana rongga dalam bahasa Arab dinamakan dengan al-jauf. Al-jauf. Al-jauf ni rongga. Tetapi rongga yang untuk belajar tajwid ni kena bagi tahu apa? Kena jelas. Rongga untuk belajar tajwid ni tak sama ceritanya rongga dengan bab puasa, tak sama. Rongga puasa tu lain, air masuk telinga pun batal, air masuk hidung pun batal. Tu rongga cerita lain. Yang ni rongga untuk nak mengaji ni je. So dia akan mewakili dan dia akan meliputi kawasan mana? Kawasan sebahagian daripada lidah ni penuh hijau ni dan juga kawasan yang biru ni, halqum. Ataupun senang ceritanya, rongga halqum, kerongkong ni campur halqum, halqum campur rongga mulut tu, itulah dia al-jauf. Dalam mulut campur halqum, daripada belakang bibir ni sampailah ke peti suara tu, semua tu kita panggil al-jauf. Baik. So al-jauf ni ada huruf ke tidak? Tu persoalan dia. Kita nak tahu jauf ni bila dah keluar suara, bila dah keluar bunyi, mestilah ada sesuatu yang kita nak ucapkan. Jadi dari al-jauf ni dah ada huruf atau belum? Baiklah. Sebahagian ulama-ulama tajwid, sebahagianlah maksudnya, okey, mereka menidakkanlah, maksudnya mereka tak pakai makhraj al-jauf ni. Sebab apa? Sebab al-jauf ni belum ada huruf. Tetapi seperti mana Sibawai dan juga Ibn al-Jazari sendiri, mereka pakai bahawa selagi mana ia berperanan untuk membunyikan huruf, membunyikan. Dan selagi itulah kita kira dia sebagai salah satu daripada makhraj. Jadi makhraj untuk al-jauf ni adalah belum ada huruf lagi, tetapi bunyi huruf-huruf mad tu. Bunyi huruf-huruf mad. Contoh, bunyi tu bunyi tu. Bunyi tu. Datang daripada dalam lah. Dia tak sentuh mana-mana kawasan, dia tak sentuh bibir, dia tak sentuh hidung, dia tak sentuh lidah dah, dia tak sentuh apa-apa. Dia datang direct daripada peti suara keluar alif mad. Okey, tak kisahlah. Campur huruf lain pun tak apa. Ja ke, ba ke, waladdah. Itu semua makhrajnya adalah makhraj al-jauf.
Bila bunyi alif mad je, tak kisah huruf apa pun yang bawa alif mad ni, maka dia dah pakai makhraj al-jauf. Yang ni biasa kita jarang sangat. Jarang orang salah, jarang. Bunyi je kita akan baiki kalau ada. Tetapi nak kata salah tu jarang sangat. Okey. Kedua adalah bunyi waw mad. Mulut bibir kena muncung sikit. Okey, muncung tara mana nanti kita akan belajar dalam bab waw. And then sama juga datang bunyi itu daripada dalam peti suara. Bunyi dan juga bunyi ya mad. I, wa, i. Itu semua tiga-tiga bunyi a, i, u tadi tu. Bukan kata a tu tahu. Kalau a tu hamzah. Tapi bunyi yang selepas a tu. Yang panjang tu. Yang tu kita panggil bunyi mad. Alif bunyi mad. Maka itulah bunyi-bunyi yang datang daripada al-jauf. Maksudnya dia datang dari dalam, dia lalulah. Lalu kot halqum, lalu kot lidah, semua dia keluar daripada anggota pertuturan. Maka dia datang daripada dalam. Lepas tu kita panggil malqum makhraj pertama ni adalah makhraj al-jauf. Maknanya satu je lah. Dia tak ada nak sentuh-sentuh mana-mana. Cuma dia ada tiga huruf. Bukanlah nak kata tiga huruf sangat pun. Tiga bunyi lah. Dia ada tiga bunyi gitu. Tapi dia tak pecahkan kepada tiga cabang macam tadi. Tak. Dia hanya tiga bunyi. Iaitulah mewakili huruf-huruf mad. Iaitu alif mad, waw mad dan juga ya huruf mad. Okay. Yang ni yang senang. Tak ada masalah. Yang mula kat sini dia ceritalah sikit. Kita baca pilah. Dalam kita nak tengok satu-satu buku ni. Huruf mad ni dinisbahkan kepada keseluruhan laluan anggota rongga kerana ia keluar dengan tekanan suara yang paling rendah. Kita tak dahsyat-dahsyat, kita tak tekan kuat-kuat, biasa je. I. Tak ada susah mana nak tekan. Tak ada perlu tekanan pun ke situ. Okey. Lidah berada dalam keadaan rehat untuk sebut jadi lidah kita kat bawah jelah. Tapi bila nak sebut ya mad pula, lidah tengah tu terangkat sikit. I. Bila nak sebut waw tu pula, muncung pula bibirnya. Bibir muncung. Jadi, kalau kata huruf ya dengan waw ni, ada ketika dia boleh jadi huruf ni hidup. Wa, wi, ya, yi, boleh hidup. Tapi yang kat sini ni, kita nak cerita tentang waw dan ya huruf mad. Bukan cerita waw dan ya sebagai hurufnya betul. Wa, wi, wu, ya, yi, yu, tak. Yang tu nanti bila masuk bab makhraj masing-masing. Baru kita akan cerita tentang tu. Okey. Seterusnya, saya nak pergi laju ni. Saya nak pergi terus. Nak kata laju sangat pun tidaklah. Sebab semua orang kena faham betul-betul. Saya tak nak nanti terlepas nanti semua orang tak dapat. Sebelum tu saya nak tengok dulu kehadiran malam ni. Berapa ramai? Allah. Tapi boleh betul kerajaan lah. 145. Ingatkanlah. Kita punya kelas kita tahu tak berapa semua jumlah. Betul-betul jumlah undi tu. 222. 222, betul Ustaz? Kita punya jumlah kita 222. Pandai admin. Dia target dekat 222 dia tutup. Tak apa nak apa pergi buka kawasan baru. Aduh, memang. Adalah melawak je tinggal orang cakap apa. Kita nak belajar tajwid, cerita politik tak habis. Tak ada. Saja janganlah stres sangat kan. Okey, baik. Seterusnya, makhraj yang kedua iaitu halqum. Al-halqa. Kalau dalam bahasa Arab tadi al-jauf. Yang sekarang pula namanya al-halqa. Al-halqa iaitu halqum. Halqum. Baik, tadi dah ditulis kat situ halqum terbahagi kepada 3 bahagian. Baik, apakah yang 3 bahagian tersebut? Pertama kita panggilkan dengan nama aqsal halqi. Aqsa halqi. Digunakan perkataan aqsa. Kan? Aqsa ni apa? Aqsa ni jauh. Maksudnya jauh tu dari mana? Dari bibir tu nak masuk tu dia paling jauh. Maksudnya yang paling dalam lah. Kalau kata halqum tu, ialah kita kerongkong kita mesti naik, meninggi. Mana ada halqum ngengek kan? Halqum kita meninggi ke atas. Jadi yang paling dalam tu lah, yang paling bawah tu dia panggil aqsa. Aqsa tu bukan makna paling dalam. Makna aqsa tu jauh. Kenapa jauh? Kalau kata dari bibir, dia paling jauh ke dalam. Tu. Baik. So, paling dalam, paling belakang sekali, bawah sekali, kita panggil dia aqsal halqi. Ataupun dalam istilah kita terjemahkan sebagai pangkal kerongkong.
Pangkal kerongkong. So di pangkal kerongkong tu kejap lagi kita tengok ada apa kat situ. Tapi kita bahagikan dulu terlebih dahulu. Baik. Kedua adalah tengah kerongkong. Makhraj tengah. Tadi pangkal ni bawah lah. Pangkal. Apa tu pun lepas ni nak apa, saya rasa semua orang faham dah kot. Saya je yang assume mungkin ada orang yang perlukan kepada pencerahan, tak apa. Kita tolong sama-sama kawan. Pangkal ni maknanya tempat tumbuh lah. Pangkal. Kalau kata pokok kan, tengok tak cerita apa hujung empat belalang ke apa kan. Dia bawa satu kayu kan. Dia kata mana satu pangkal, mana satu hujung. So asah tadi cantik pun kita boleh tahu mana satu pangkal, mana satu hujung, tak ada air, pangkal tu mesti tenggelam. Sebab apa dia tenggelam? Sebab dia adalah tempat awal naik pokok. Dia bawah. Dia di bawah. Maknanya nanti kalau kita kata pangkal gigi, tempat tumbuh gigi itulah. Nanti kena ingat begitu. Jangan pangkal gigi ni, kata pangkal gigi. Ya, tak tahu pangkal gigi kat mana. So, nantilah. Itu cerita nantilah. So, bila sebut pangkal kerongkong ni dalam. Pangkal, mula-mula start kerongkong tu. Okay. Kemudian kita ada tengah kerongkong. Dan yang ketiga, nombor 3, kita ada hujung kerongkong. Ataupun dalam bahasa Arab dipanggil adnal halqi. Kalau tadi awsat, wastul, sorry, bukan awsat, wasatul halqi, halqum tengah, dan juga adnal halqi merupakan hujung kerongkong. Okey, kita tengok daripada aqsal halqi tadi. Baik, di manakah kedudukan aqsal halqi? Di manakah kedudukan pangkal kerongkong? Pangkal kerongkong ni memang duduk di kawasan pita suara. Betul-betul dekat kawasan pita suara. Baik. Benda semua ni yang ni pandangan dari atas tau. Ni adalah pandangan dari atas. Okey. Ini yang ni kebetulan kita tak tahu kenapa. Yang ni lukisan. Sebab susah. Sebab susah nak ambil gambar ketika tertutup, ketika terbuka, tapi ada je. Ketika buka sikit susah. Mungkin nak susah nak ambil gambar. Tapi dalam bab-bab yang di atas nanti ada gambar yang original, boleh tengok. Ni lukis balik je. Yang gambar original pun ada kat atas. Boleh tengok nanti, insya-Allah. Baik. Gambaran ni adalah gambar peti suara. Pita suara ni yang putih ni. Yang putih ni, tisu putih ni kita panggil pita suara. Dialah yang berperanan, boleh buka, boleh tutup. Macam ni lah nampak, dia tutup. Ni terbuka sikit, yang ni terbuka banyak, nampak. Okey. Yang ni namanya pita suara. Okey, baik. Dekat pita suara ni kita ada apa? Kita ada sekurang-kurangnya 2 huruf. Malam ni kalau boleh semua orang kena ingat terus. Tak boleh tunggu tak apalah, minggu depan lah saya hafal. No. Malam ni juga kena hafal huruf ni. Sebab kita belajar sikit-sikit je, tak banyak. Okey. So dekat pita suara ni kita ada 2 huruf. Pertama adalah huruf hamzah. Tu, hamzah. Semua orang sebut tak apa, tak boleh buka-buka pun tak apa. Sebut je kat rumah. Jangan jangan gitu. Sebut biasa je. Kan. Jangan tak nak tu ain. Ni sebut betul okey. Itu adalah huruf hamzah. Memang datang betul-betul daripada pita suara. Tak ada sentuh apa-apa. Okey, dan yang kedua kita ada huruf cuba sebut. Dari mana keluar huruf ni? Yang ni pun kadang-kadang ada polemik juga ni antara guru-guru tajwid. Kadang-kadang kita malah nak apa? Yalah, orang pun kadang-kadang, ustaz, saya belajar hari tu, ustaz tu ajar kalau sebut huruf ni kena datang dari dalam dada ni. Yang ni turun bukit ke apa je? Kita orang naik bukit ikutlah. Habis tu kalau mengaji macam mana? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apa benda kau ni? Bunyi suara ni dia akan keluar daripada pita suara. Semua suara keluar daripada pita suara. Mana ada suara dalam perut, suara dalam dada, tu tak ada. Saya tahu suara dalam perut ada. Pukul 12 tengah hari biasa adalah suara dalam perut ni. Itu biasa adalah. Ni malam ni kalau tak makan lagi ni suara bunyi lagi lagi. So suara ni memang dia akan datang daripada pita suara. Cuba sebut semua orang. Biasa aja. Tak ada dah. Tak ada. Lama-lama tak sampai 2-3 ayat mengaji dah penat dah. Ni kenapa dah penat dah ni? Banyak sangat pakai suara dada ni, sakit dada lah.
Tak. Saya tak nak. Ni mengaji masuk hospital pula. Tak. Kita nak mengaji nak makin tenang, nak makin seronok. Mengaji makin sakit pula. Tak. Kita sebut ha. Biasa saja. Ha. H-A, ha. Betul? Ha. Ha. Senang je. Jangan sebut teruk-teruk. Ha. Kan? Macam orang ketawa tu. Ha. Tapi masalah orang sekarang ni tak tahu. Dia terjebak dengan apa benda tu. Macam joker kan. Dia dah tak pakai dah. Ha tu. Dia tukar. Oh, gelak cara baru. Pakai huruf ha pedas. Kata, gelak pun hang tukar ke? Jangan tukar. Gelak biasa. Ha. Jangan gelak cara baru. Okey, jadi huruf ha dan juga huruf hamzah datang daripada pita suara. Okey, apa benda yang 3 bawah ni? Dia nak tunjuklah Okay, kita tengok. Keadaan yang pertama ni, apabila kita sebut huruf hamzah yang berbaris sukun, baris mati, hamzah mati. Contohnya macam mu'minun, contoh mu tu, mu'minun, ataupun kita sebut ma'kul, ataupun bi'run, apa sajalah perkataan yang hamzah mati ni. Bila huruf hamzah tu sukun, a, i, u tu, maka kita punya pita suara ni dia akan tertutup, rapat. Rapat dia tutup macam ni. Nampak? Huruf hamzah yang sakinah mati. Hasil dengan merapatkan kedua-dua pita suara. Dia akan rapat. Lepas tu bila kita baca nanti saya akan tengok orang baca. Dia baca macam mana? Fi apa? Faja'alahum ka'asfim ma'akul. Baca macam tu. Kata kalau gitu pita suara dia tak tertutup betul. Kalau tertutup betul, dia mesti tak ada bunyi tu tak. Dia mesti makul. Dia mesti short. Dia kena tepat. Pop. Dia tutup terus. Makul. Dia tak ada dia tak ada melerek gitu tak. Sebab huruf hamzah ni pita suara akan tertutup terus kalau dia sukun. Baik. Bila menyebut huruf hamzah yang berbaris ataupun i ataupun u pula, dia akan terbuka tirus. Terbuka lah sikit. Dia akan terbuka sikit macam tu. Okey. Memanjang sikit. Mana keluarkan bunyi tu. I, u, tak kisah. I, u ke. Yang kawal bunyi tu kat depan ni. Tapi dari dalam ni, dia sama je. Dia punya bentuk dia sama sahaja. Manakala, bila kita sebut huruf ha, maka pita suara kita akan buka luas sikit. Sebab apa? Sebab huruf ha ni dia diiringi dengan udara. Ada angin. Ha. Cuba sebut huruf ha tapi angin tak keluar. Siapa boleh sebut? Nak tengok. Siapa kat sini? Hajar Maria. Sebut. Ha. Angin jangan keluar tapi sebut. Angin tahan apa? Tapi sebut ha, boleh tak? Boleh sebut tapi tengah-tengah. Dia mesti ada angin. Kalau tak ada angin tak bunyi huruf tu. Ha. Tahan dia. Duk ngangah itu. Sampai bila pun tak bunyilah huruf ha tu kalau tak ada udara. Okey, settle. Ingat hamzah dan juga ha datang daripada pita suara okey, ada orang mungkin dia kata saya tak jumpa lah huruf ha ni. Saya duk biasa lagi belah-belah tahun dah duk belajar. Duk belah-belah tahun dah belajar huruf ha tu. Senang je. Sebut huruf a. Sebut je huruf a. Ni saya lah kata senang. Kalau orang kata hang boleh lah. Hang boleh sebut, aku tak boleh sebut. Tak, nak ceritanya sebut a. Macam mana dia boleh sebut a tu macam tu dah sebut ha. Sebab dia datang dari makhraj yang sama. Dia tak perlu nak ubah. Tak payah nak ubah apa. Dia tak nak ubah apa-apa. Konsisten dengan bentuk cara keluar tu sama je. Sebab kedua-dua datang daripada lokasi makhraj yang sama. Tak perlu ubah-ubah. Kalau ubah ke dada tu dah rosak dah. Dah bukan makhraj pita suara lagi dah. Dah jadi makhraj lain dah, which is tak ada suara yang sebenarnya datang dari dalam perut. Yang datang dari perut ni udara. Udara tu betul lah.
Besar mana perut orang tu, banyak tu dah udara dia ada. Macam saya ni, banyaklah udara walaupun walaupun udara tak apa nak nampak kan. Okey. Baik, itu cerita tentang makhraj pangkal. Okey. Sekarang ni pangkal halqum, pangkal halqum. Okey, kita nak pergi ke tengah halqum. Yang ni iaitulah kita panggil kawasan ni adalah kawasan injap suara. Kawasan injap suara. Apa dia injap suara tu? Ini, benda ni. Nampak tak ada benda memanjang ni? Benda memanjang ni, dia macam, okey, siapa kat sini tak pernah dengar istilah jongkang jongkit? Siapa kat sini, dia tak pernah tahu jongkang jongkit. Yang aku tahu tongkang dah, tongkang. Jongkang jongkit tak tahu. Tahu jongkang jongkit tu perangai dia macam mana? Dia punya permainan dia macam mana? Kan dia orang kata apa? Dia kan macam tu kan. So kalau duduk belah ni yang akan terangkat, betul tak? Kan kalau duduk belah ni terangkat. Jongkang jongkit tahu? Kelantan kata sangat cadung. Apa dia? Saya tak lupa. Korek cadung. Aduh, tak pernah sebut kau Kelantan tu. Tapi yang tahu jongkang jongkit. Tapi tak apalah, cerita dia jongkang jongkit ni, dia kalau tekan belah ni naik. Kalau tekan belah ni pula naik. Faham Okey, benda tu yang kata injak suara tu dia samalah macam jongkang jongkit. Okey, sekarang kita tengok apa dia punya peranan dia. Okey. Benda ni nampak memanjang ni, saya akan lukis sikit. Okey. Dia macam memanjang ni. Mana pak? Dia memanjang sampai sini tau. Dia sampai sinilah kira. Dia sampai sini dia akan bergerak. Kalau benda ni turun ke bawah, benda ni akan naik ke atas. Faham? Okey. Kalau benda ni naik ke atas pula, benda ni pula akan turun ke bawah. Saya buat color lah, bagi tukar sikit. Okey. Kalau yang ni, kalau tadi yang tu apa? Hitam. Kalau yang belah sana naik, belah sini turun. Kalau belah sana turun, belah sini naik. Okey, ataupun saya clear dululah macam ni. Clear dulu bagi nampak sikit. Jap. Macam mana nak tebalkan ni draw ni? Tebalkan sikit. Okey, ni semua ni, kawasan panjang ni. Okey, kalau sekarang tukar color. Color apa pula? Biru dulu. Kalau benda ni ke belakang, benda ni akan naik ke atas. So, kemudian satu lagi saya buat color hijau. Kalau benda ni ke atas pula, benda ni pula akan ke bawah. Okey. So sekarang ni, saya nak cerita nak bagi nampak. Saya sebenarnya tak nampak muka orang, tak puas nak mengajar. Tapi itulah, bila pergi mengajar kat surau, yang datang 2 orang, 3 orang. Bila belajar online ni, 200 orang datang. Alhamdulillah. Saja. Baru betul belajar tajuk ya. Okey, so sekarang ni benda ni, bila saya sebut tentang halqum tadi, kalau kata dia ke belakang, yang ni akan ke depan. Kalau kata yang tu ke depan pula, yang ni ke bawah. Okey, kita tengok balik gambar kita tadi. Okey, gambar ni, pertama kanan ni, yang belah kanan ni, kotak kanan ni adalah huruf Ain. Kotak kanan ni mewakili ataupun kita ada 2 huruf sebelum itulah. Sebelum tu kita nak bagi tahu di kawasan injap suara ni kita ada 2 huruf, iaitulah huruf Ain dan kedua adalah huruf Ha. Huruf Ain dengan huruf Ha. Okey, sekarang ni kita nak tengok macam mana huruf Ain dengan Ha ni terhasil. Pertama Ain. Ain. Ain ni injap suara ni. Injap suara ni dia akan merapat. Jap. Mana dia punya ni? Hilang. Dan ni susah dah. Injap suara ni dia akan turun ke belakang. Nampak tak dia rapat? Dia rapat ke dinding belakang ni. Nampak? Dia turun ke sini. Manakala yang sini pula dia keluar. Dia akan keluar. Dia akan raya rasa. Okey. Semua orang saya nak minta buat tangan macam ni. Buat tangan macam ni. Boleh buat. Maaf lah Ustaz, saya tangan tak apa nak cantik. Tak apa, tak payah tunjuk. Tak apa. Bukan macam tu. Yang ni apa? Yang ni kongsi pacoy. Tak, macam ni. Macam ni. Yang ni memang kebolehan daripada kecil. Yang dia ikut kan patah jari kan. Macam ni je. Okey. Betul-betul letak dekat tengah-tengah ni. Tengah-tengah antara halqum dengan ni. Dekat kawasan yang 90 degree tu letak itu. Okey, dan sebut. Ada tak rasa tangan kita tu ditolak?
Ha, tak tahulah ustaz. Pakai telekung ni 2 lapis ni, tak rasa. Kalau tujuh tu tebal cakap memang tak rasa lah. Macam saya ni, tak apa. Kalau tak boleh atas telekung, buat kat bawah telekung. Tapi jangan buka telekung pula kan. Free show nanti kan. Rasa gegaran. Betul. Rasa Gegaran. apa tu? Macam gegaran. Dia akan tolak, dia akan kita punya injak suara tu tolak. Kan dia tu ke belakang, yang ni ke depan. Rasa getaran. Jangan, bukan getaran tu. Bukan getaran. Kalau getaran tu dia tak cukup. Dia kena tolak, dia kena ada rasa tangan tu tendang. Dia kena tendang tangan tu. Bergerak keluar. Rasa tangan tu ditendang, ditolak. Rapatlah. Disentuh. Ha? Tangan macam tersentuh. Kena rapatkan tangan tu sampai ujung ni. Bukan bawah ni. Ni betul-betul antara kawasan kawasan 90 degree ni. Rapat. Jangan letak je. Letak tak rasa. Rapat macam cekik tu. Tapi jangan hilang nafas pula. Sampai dalam dan ada tak macam tangan tu tolak? Ada rasa. Bagus. Kalau ada rasa tu betul lah sebutan A-nya. Kalau tak ada rasa, kalau tak ada rasa tu maknanya kita masih sebut huruf hamzah. Cuba sebut hamzah. Ada tak rasa? Ada kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Betul tak? Bunyi macam dah, tapi alamin. Imam tu betul sedap. Tapi macam hamzah. Kalau sebut alamin tak kena. Sebab tak ain betul. Bunyi hamzah. Cuma dia sengau sikit je bunyi macam ain. Betul. Terima kasih Puan Rus Saleh. Macam ada benda tolak. Benda yang tolak tu lah namanya injak suara. Dia tolak. Dia macam jongkak. Kalau dia ke belakang, yang bawah ni akan tendang. Yang bawah ni akan tendang kita punya tangan ni. Kita akan rasa keluar. Kan? Dulu-dulu kan. Saya ingat masa kecil-kecil belajar kan. Kenapa orang lelaki ada halkum? Sebab Nabi Adam makan buah khuldi tu kan. Tiba-tiba jadi halkum kat sini. So, bila orang tanya, habis tu orang perempuan ada halkum tak? Orang perempuan tak ada halkum. Kalau tak ada halkum, tak boleh mengaji lah perempuan. Semua orang ada halkum. Ini merepek tengok cerita Israeliat ni kan. Semua orang ada halkum. Cuma halkum tu dia cuma injak suara tu. Sebenarnya yang kawal suara kita ni jadi halus, jadi besar, jadi macam mana ni, kita punya injak suara lah. Peti suara dia keluarkan suara je. So injak suara ni lah yang kawal suara kita jadi halus ke besar. So dia akan kawal suara tu boleh jadi macam-macam kita nak. Jangan jadi sajat pula. So, tu dia punya injak suara tadi tu dia. Dia kan tolak. Okey, baik. Semua dapat Semua kena buat. Kalau tak ada tu terjari lagi. Sampai rasa tangan tu kena tolak tu. Kena rapat betul-betul dan rasa sampai dia tolak. Okey, baik. Ha pula terbalik. Kalau tadi yang tu ke belakang, yang ni tendang. Kalau ha pula yang tu dia naik atas, yang ni tenggelam. Jadi tangan kita tersedut ke dalam. Kalau tadi tendang, sekarang ni kalau ha pula tangan kita masuk ke dalam. Kan dia apa? Situ kan ya. Kalau yang ni ke belakang, yang ni tendang keluar. Tangan kita kena tendang kat sini. Kalau kata ha pula dia naik sini, yang ni pula isap dalam. Maka tangan kita akan tenggelam ke dalam. Ha. Kita rasa tangan kita masuk. Buatlah. Jangan buat tengah malam pula. Tengah malam tu buat. Tu anak datang. Ibu mimpi kena cekik dengan orang ke ibu? Tak, ibu cekik diri sendiri. Tadi masa kelas nak buat susah pakai tudung. Dah buka tudung ni nak tidur buatlah. Anak tengok pelik lah. Faham cekik sendiri ni. Janganlah So, okey. So dia terbalik tu je. Dia punya mudah je nak kata seributan huruf A dengan H ni sangatlah mudah. Tak perlu nak mengepek sampai tahap okeylah orang kata ha pedah. Tak apalah. Kita terimalah istilah orang tu. Cuma nak bagi tahu cara sebutan dia adalah mesti datang daripada injap suara ni. Kawasan injap suara ni. Kalau kita tengok dari atas ni, kalau gambaran dari atas ni, benda ni. Inilah yang injap suara ni. Ni. Ini. Benda ni. Benda ni lah, dia ke atas ataupun dia ke sini. Ni injak suara. Ni pandangan dari atas. Pandangan ni tinggi ni. Putih ni nak sampai sini ni ialah jarak. Jarak ni, jarak bawah ni. Macam bawah ni. Yang putih itu tadi kat sini. Yang putih itu kat sini. Kat sini yang tanda putih itu tadi kat sini.
Yang putih tu kat sini, tisu tu, yang injak suara dekat sini. Nampak tinggi tu, dia punya jarak tu tinggi. Tinggi. Jadi bila sebut huruf ha pula, okey, bila sebut huruf ha pula dia akan terbalik. Kalau tadi dia menendang, untuk huruf ha pula dia hisap ke dalam. Okey, dapat tak? Tak apa, kalau tak cakap pun tak apa, boleh tulis dekat ruangan yang chat, saya boleh baca. Saya nak tengok semua orang, saya nak tengok orang respon. Apa dia kata? Macam ada mula tolak, ada rasa getaran, ada rasa-rasa. Jangan rasa getaran sahaja. Dia mesti kena ada rasa pergerakan. Kena rasa ada gerakan menolak ataupun menghisap ke dalam. Itu baru betul. Ha, dia masuk dalam. Kalau a pula, dia tolak keluar. Memang bergerak, benda tu bergerak macam tu. Dia bergerak. Macam, jom. Apa tadi? Kedung. Cuma cedung. Okey. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Nur Ain. Puan Nur Ain Syah. Terima kasih banyak. Okey. Itulah dia huruf ha. Jadi bila kita sebut huruf, nak bezakan antara ha dengan ha. Memang bezalah. Satu datang daripada dalam. Ha. Satu lagi dia ha. Memang kat sini. Ha. Kalau tak payah buat macam tu pun tak apa. Ni pakai 2 jari, pakai 1 jari pun boleh. Letak je. Ha. Ada tak rasa benda bergerak kat tengah ni? Pakai 1 jari pun boleh, tapi tadi tak aja nak apa. Saja nak buat bagi nak buat drama kan. Pakai jari pun boleh. Tahan tak je. Cerita simpelnya, ada benda bergerak je kat tengah ni, maka betul lah sebutan tu. Selagi mana tak ada benda bergerak kat sini, maka sebutan tu belum betul tu tepat. Tersebut nak tahu betul ke tidak, pakai huruf hamzah dengan huruf ha and then tekan kat sini. Ada tak pergerakan? Ha. Dia hanya ada getaran sahaja. Dia tak ada pergerakan apa-apa. Kalau sebut hamzah dengan ha. Sebab hamzah dengan ha betul-betul datang dari dalam. Adapun ha dengan a memang datang daripada injap suara. Okey, dah berapa huruf dah? Tadi yang pertama, pangkal halqum kita ada hamzah dan ha, belum dapat sebut huruf tepat huruf ha. Tak apa, letak je tangan situ sampai dapat. Ada orang macam ni. Saya jumpa selalu ada orang, dia boleh sebut huruf ha, tapi dia tak boleh sebut huruf a. Ada pula orang, dia boleh sebut huruf a, dia tak boleh sebut huruf ha pula. Sebenarnya, kalau dia boleh sebut huruf a, confirm dia boleh sebut huruf ha. Cuma dia kena guna makhraj yang sama aja. Ha. Guna makhraj yang sama. Guna makhraj yang sama. Guna tempat yang sama aja. Kenapa suara berubah? Dah tekan peti suara, dah tekan injap ni. Berubah terus suara, tekan ni. Ya. Jadi sentuh 2 jari. Sentuh 2 jari jelas terasa. Okey. Saya pula aja buat jatuh semua ni. Sentuh 2 jari je. Apa je lah. Jangan sentuh jari kaki je. Sentuh 2 jari. Nak bagi rasa tu, nak tahu. Jelas terasa. Nak bagi tahu, ada je rasa dekat kawasan tu, maka insyaAllah sebutan tu betul. Selagi tak ada rasa tu, maka kita akan usaha supaya sampai dapat rasa. Boleh semua Allah. Salah share pula. Mana tadi? Okey. Baik, settle tentang injap suara ataupun wasatul halqi. Kita nak pergi ke hujung kerongkong pula. Hujung kerongkong pula. Baik, hujung kerongkong juga kita ada 2 huruf. Okey. Hujung kerongkong juga kita ada 2 huruf. Iaitu pertama huruf kha ataupun kita ambil kanan dulu senang. Pertama huruf ghain. Yang kedua adalah huruf kha. Sebut dulu tak apa, sebut dulu. Ghain dan kha. Tak apa, mula-mula kita sebut dulu. Lepas ni kita tengok macam mana nak keluarkan huruf dia. Kha, ghain. Okey, baik. Apa kawasan ni? Kawasan dia panggil apa tengok ya? Bahagian permulaan lidah bersama langit berdaging. Okey. Permulaan lidah tu kat mana? Okey. Ni semua ni adalah lidah. Daripada sini ni, semua ni merupakan lidah ni. Semua lidah ni, besar lidah kita. Nampak aja duduk terkonteng ke dalam tu. Tapi sebenarnya lidah ni dia besar. Yang bergerak kat sini je.
Yang dalam-dalam ni bergerak juga tapi kita tak nampak lah. Kena pergi buat pembedahan, keluarkan lidah tu baru potong semua baru nampak. Macam ni lah lidahnya. Okey, baik. So permulaan lidah dekat sini. Ni kawasan ni semua permulaan lidah ni. Kawasan kita panggil permulaan lidah. Slide tak nampak. Slide tak nampak. Okey, sekali lagi saya share. Okey, sekarang nampak? Nampak Ustaz. Ada Ustaz. Ada. Nampak. Nampak Okey, kalau tak nampak tu cuba swipe handphone tu. Tengok swipe keluar apa. Swipe ke kanan ke kiri ke, atas ke bawah ke? Saya pun tak Tak, reti. tadi slide-nya tak ada tadi. Tak ter ni. Sekarang. Salah dah ada dah. Alhamdulillah ada lah tu. Baca ayat apa tak kena tu. Okey. Baik, sekarang ni mana tadi cerita lupa dah. Okey. Sekarang ni untuk huruf ghain, dia dah ambil kanan dulu lah. Untuk huruf ghain. Huruf ghain dia memang datang dekat awal permulaan lidah belakang ni. Ra. Pasal juga kat situ tu, kat atas ni. Ra. Kat mana tahu? Dia betul-betul dekat macam nak kata kita punya permulaan lidah belakang tu kan, bawah ni. Dia bukan kat tengah ni, kat bawah ni. Bukan kawasan injak suara dah. Dia kawasan tengah bawah ni. Ra. Sama juga, ada rasa bergerak juga bawah ni. Bawah dagu ni. Bukan dagu sini. Dagu belakang ni, kira dekat kawasan apa? Tadi kalau untuk ha dengan re ni kita tengah-tengah. Ni depan sikit daripada tu. Depan sikit. Tadi kat sini kan. Dia bukan jauh, dia tak jauh lah. Tadi kat sini. Tadi kat sini kan. Dia straight kat sini. Ni kat sini. Tekan kat sini. Tekan kat sini. Oh, senang lah. Dah ada gambar tunjuk je lah. Tekan kat sini. Tekan kat sini. Sini. Ra, kha. Ada tak benda tolak? Ada benda tolak tak? Okey. Ada benda bergerak lah. Maksudnya benda boleh bergerak. Ada benda bergerak kat bawah ni. Kha. Bawah ni tekan. Tekan kuat sikit lah. Ra. Ada tangan, ada benda yang tolak jari kita. Pakai ibu jari boleh. Pakai jari telunjuk pun boleh. Tak ada masalah. Pakai jari lagi senang. Ra. Hajar Fatimah. Ada benda tolak tak? Ada Ustaz. Benda apa tolak tu? Misteri Nusantara. So benda-benda nak bagi tahu cumanya okeylah. Kadang-kadang kita nak cerita explain satu-satu pun macam tadi ha dengan ain tu senang sikitlah sebab memang injak suara tu bergerak. Macam sekarang ni injak suara tak bergerak. Injak suara duduk sama macam tu juga nampak. Dia sama aja kedudukan dia. Cuma kita punya letak bunyi tu nak keluar dekat mana. Bunyi tu mesti keluar daripada peti suara. Tapi cara nak sentuhan tu, walaupun benda ni tak menyentuh, kha ni tak sentuh pun. Dia punya kalau tengok ni, lidah kita tak sentuh pun langit ni. Nampak dia tak sentuh. Sama juga dengan kha pun, dia tak sentuh. Sebab tu dia boleh keluar bunyi huruf ni dengan alif. Kha, ra, maknanya dia tak ada tersekat. Kalau kita sebut itu kita dah rapatkan lidah. Kita dah rapatkan lidah. Tapi kalau dia tak rapat, lidah tu akan jadi coba buat. Dia boleh lepaskan. Dia tak ada tersekat. Dia tak ada dia tak ada macam qalqalah tak ada. Dia lepaskan. Okey, satu. Yang kedua rim pula. Dia tak ada tak ada. Dia mesti lepaskan dia. Okey, jadi untuk huruf kha dengan rim ni masing-masing memakai makhraj kawasan permulaan lidah. Baik, walaupun namanya permulaan lidah, okey, kat sini saya nak beritahu, walaupun namanya permulaan lidah, tetapi dia masih dalam kawasan daerah halqum. Dia masih duduk dalam kawasan halqum. Ada setengah contohnya macam Imam Abu Ja'far sebagai contoh. Sebagai contoh, Imam Abu Ja'far mengatakan bahawa bila dia dah masuk kawasan lidah, maka dia kira makhraj lidah. Sebab tu Imam Abu Ja'far bila nun mati jumpa kha jumpa ghain, dia akan dengung. Dia akan baca irfa. Kita tak. Kita Imam Syatibi dan juga Imam Hafs dan sebagainya ni, kita tak baca dengan dengung. Sebab tu kita izharkan huruf-huruf ni. Baiklah. Okey, untuk sekarang ni saya nak tanya.
Boleh ingat tak agak-agak 6 huruf ni untuk malam ni? Peti suara hamzah dengan ha. Tengah pangkal halqum ketemu peti suara lah senang. Peti suara hamzah dengan ha. Injak suara ha dengan ain. Ha dengan a. Hujung kerongkong pula, hujung halqum pula, permulaan lidah pula kita ada kha dengan ghain. Ada orang kata kha ni macam kita nak buang kahak tu. Tapi buang kahak tu sebenarnya kasar lagi. Buang kahak tu dikasar lagi. Kha ni dia lembut lagi. Kha. Dia lembut lagi daripada buang kahak tu. Tapi kawasan tu lebih kurang lah. Lebih kurang tu, tak jauh dah. Dia dah tak jauh dah. Okey. Ataupun kalau lah ada orang dia susah dah sebut kha ataupun ra ni, cuba cari jalan ataupun cuba sebut qaf. Qa. Sebut qa. Boleh tak sebut qa? Kalau siapa boleh sebut qa, insya-Allah dia akan senang nak cari kha. Sebab terbalik dia macam tu je. Kalau orang dah susah nak sebut qaf, dia cari kha. Sebab nanti untuk makhraj lidah yang pertama, kita akan sebut huruf qa, qaf. Kat mana? Area situlah juga. Dekat-dekat sinilah juga. Sebab dia dah kira kawasan pangkal lidah. Yang ini permulaan lidah, mula-mula start lidah. Oleh kerana tu dia terpisah. Permulaan lidah dengan pangkal lidah dia terpisah. Permulaan lidah duduk dalam daerah halqum, manakala pangkal lidah pula duduk kawasan lidah. Okey, saya nak cek dulu apa benda yang ada dalam ruangan check box kita. Ada insya-Allah. Wah, insya-Allah aja. Okey, baik. So setakat ni boleh boleh tu boleh apa? Bolehlah dari awal tadi, daripada al-jauh tadi, boleh apa nama? Mana yang boleh nampak tak apa yang kita tengah sembang tadi daripada awal? Ni al-qalam. Boleh. Boleh, insya-Allah. Allah selalu buka. Okey, baik. Saya nak buka ni. Okey, so sekarang ni apa yang kita dapat dalam saya ingat untuk malam ni kita ambil yang ni dulu. Nampak tak ni? Skrin. Aja tadi Zailina nampak tak skrin? Angguk, kalau nampak angguk. Alhamdulillah. Nampak Ustaz. Okey. So kalau apa nama gambar ni kosong lah. Gambar ni kosong, tak ada apa-apa. Jadi jadi saya bukanlah nak ajar cari isi tak, cuma nak tunjuk je. Kalau ada setengah orang dia nak isi kat sini terus. Boleh juga. Sila jauh dah. Tukar baliklah jadi hitam. Tukar balik color. Okey. Sama ada hamzah dengan sinilah. Nampak kat situ. Hamzah dengan ha, nampak? Hamzah ha. Lepas tu sini pula tadi ha dengan ain. Sini pula apa? Ha dengan ghain. Kalau nak isi dalam tu pun boleh juga. Ada orang dia tulis kat luar. Dia isi dulu, dia tulis kat luar hamzah dengan ha apa semua macam ni. Kemudian dia buatlah macam ni, dia buat anak panah duduk kat situ. Ni dia buat anak panah tunjuk situ, dia buat anak panah tunjuk situ. At least kat sini dia boleh explain. Explain lah benda apa boleh explain. Contohnya katalah dia nak tulis. Tulis yang ni pula pita suara. Kawasan pita suara. Kawasan ni pula injap suara. Tulis, tak berisah, macam-macam cara kita boleh buat. Mungkin kawasan ni pula nak tulis sebagai apa? Permulaan lidah. Lepas tu kadang-kadang tak cukup satu kertas. Kertas ni untuk halqum. So campur daripada semua ni, kawasan ni kalau nak color lah. Kalau boleh color lah. Tapi dah kelabu je ni susah sikit nak color kot. So campur daripada kawasan lidah dan kawasan halqum ni semuanya adalah mewakili kawasan ataupun makhraj al-jauf. So kalau boleh ingat ataupun kalau boleh faham balik yang tadi yang saya sebut tadi tu, boleh balik ingat ataupun tulis sebelum terlupa. Malam ni tulis terus. Kalau ha, tangan masuk ke dalam. Kalau pula tangan asal tenang keluar. Tak kisahlah jari ke tangan ke, mana yang senang lah. Tadi ada orang kata tangan jauh jari lebih jelas terasa, pakai dua jari. Tu untuk ha dengan tadi. Okey. Sebab benda ni tak ada dalam buku. Benda dalam buku dia ada gambar aje. Cuma bila dah belajar, bila dah ni sikit lagi ni, kita nak tahu sebutan tu. Kha dengan ghain pula tadi. Kawasan bawah ni.
Ada tak ada rasa tekanan tak? Sorry, ada rasa benda tangan tu menolak tak? Ada tolak jari tak? Maknanya kalau ada penolakan kepada jari, maka sebutan huruf tadi tu betul. Kha dengan ghain. Kha, ra, kha, ra. Okey. Cuma sikit saya nak tambah sikit lagi tadi. Sekarang ini cara nak tulis lah. So esok nanti ni dah start. Lidah memang banyak. Lidah memang kawasan yang agak banyak nak belajar. Dia 10. Lidah nanti kita ada 10. Saya tak tahulah boleh cover semua dalam satu hari ke tak. Saya rasa kena buat 2 hari kot. Teruklah kalau belajar sehari. Kena bagi 2, 5. Kalau semua ambil satu hari, jenuh. Tak boleh nak ingat. Sebab saya tak suka ambil banyak-banyak. Nanti kita tak ingat. So untuk hari ni takat 6 huruf boleh ingat 6. 6 huruf kan. Ustaz, saya ada 3 orang anak pun tak ingat nama. Tak apa. Yang ini ingat huruf kalau boleh. Okey. Baik, saya lupa sikit tadi. Saya nak tambah sikit lagi pada gambar ni. Untuk okey. Perbezaan antara kha dengan ghain ni, okey. Kha dengan ghain ni, huruf kha dia akan diiringi oleh udara. Okey, macam tu juga tadi ha. Nampak? Kalau kita tengok kat sini, tuan-tuan dan puan-puan tengok huruf a dia punya injak suara ni ke belakang. Manakala huruf ha pula injak suara ni terbuka. Terbuka macam tu. Sebab apa terbuka? Sebab bagi laluan udara. Ha. Ada tu. Nampak tu? Ada intro tu. Ada intro. Okey, so terbuka ni. Terbuka. Okey, bagi huruf kha dengan ghain pula, huruf kha dengan ghain pula, huruf ghain dia keluar tanpa udara. Kena hati-hati. Huruf ghain keluar tanpa udara. Manakala huruf kha pula keluar dengan ada udara. Kha. Ghain keluar tanpa udara. Okey, kat situ untuk taja tambahan untuk malam ni lah. Kha ada angin. Ra jaga. Tak ada angin. Tak boleh sebut. Kalau sebut ra ada angin tu maknanya bukan kha lah dia. Okey? Kalau sebut kha tak ada angin tu bukan kha lah dia. Huruf lain lah tu. Okey? Untuk tambahan sebagai sedikit tambahan untuk malam ni. Baik. Ustaz dah hantar. Dah kata boleh tak Ustaz hantar gambar kosong tu dalam Telegram. Boleh kita print banyak-banyak. Nak bagi siapa banyak-banyak tu? Nanti print sikit, print 2-3 dah lah. Bahagilah, maksudnya bahagi untuk jauh dengan halkum 1. Nanti untuk lisan, mungkin 2 aku pakai untuk lisan nanti. Okey, nanti untuk syafatain dengan syaraishum tu boleh satukan saja. Macam kita satukan jauh dengan al-halqi. Okey, baik. InsyaAllah saya rasa kita nak berhenti dulu dekat sini. Saya nak tanya, kalau ada apa-apa soalan nak tanya, silakan. Boleh 3 minit. Ustaz. Ya. Saya nak tanya yang minggu lepas. Korang macam familiar. Ustaz, yang Ustaz kata minggu lepas alif tak ada kan? Adanya hamzah, betul? Bukan alif tak ada. Alif tu Ya, ada. maksudnya mula-mula tu it's not alif, it's hamzah, betul? Yes, permulaan So, starting huruf tu adalah hamzah. Kita nak baca ba terus ke? Lah. Bata lah. Terus balik lah. Bata bukan alif bata ya. Bukan alif bata, dia hamzah bata. So, bata. Tak ada macam kan di Iwan tak ada. Kalau kita nak ajar orang bata ya Ustaz. Kalau nak ajar orang lah. Okey. Tapi sistem kita dah selama ini memang mengenalkan huruf alif tu dulu di awal. Yang saya cerita itu tu adalah bagaimana Imam Asim bin Nasr Al-Laythi tu. Dia Nasr Al-Laythi tu, dia macam mana dia mula-mula mereka cipta cara huruf tulis tu. Tapi kalau kata mengajar sekarang ni dah pakai alif, pakai je lah alif, okey je. Tak ada masalah lah yang tu. Cuma nak bagi tahu kenapa hamzah adalah huruf pertama, sebab halqum tadi itulah. Sebab dia huruf yang pertama keluar. Daripada dia huruf pertama keluar. Maka sebab tu kalau kita ajar alif bata it's okay lah. Tak ada apa. Cuma kalau nak kata nak ajar alif tu untuk next level ni, jangan ajar dah alif tu ada bunyi. Itu je saya minta.
Kita jangan ajar kita tak alif tu ada lah bunyi dah. Hamzah yang bunyinya kan. yang berbunyi tu adalah Yang alif lam mim tu alif tu apa Ustaz? alif lah. Alif. Sebab tu kita baca dari alif. Sebut Yalah alif hamzah ke alif apa? Saya pun dah confused sekarang bila Ustaz kata begitu. Yang alif lam mim tu alif apa? Alif bukan alif mat kan? Bukan alif, kan? alif. Huruf nama dia alif. So dalam abjad tu kat mana letak dia alif tu? Dalam abjad itu huruf hijaiyah. Okey, dalam Lam alif. Lepas lam dalam alif. huruf hijaiyah, alif tu duduk dengan lam alif. Oh Alif jadi alif tu lah letak kat alif lam mim. Ya, alif tu lah duduk dekat alif lam mim tu. Dan kita Okey. baca dia alif, kita tak baca dia Okey, tapi kalau itu sebenarnya a lah abata ya Ustaz. Yang a bata tu hamzah bunyi a tu. Yalah, betul lah. Maksudnya the first word should be hamzah, right? Betul? Okey, terima kasih banyak. Okey, sama-sama banyak. Okey, yang lain ada soalan apa-apa nak tanya? Semua okey ke setakat ni? Ada yang tak jelas ke? Okey, kalau tengok video balik jelas tak? Saya pun tak tahu. Agak-agak jelas lah. Jelas dah. Alhamdulillah. Syukran. Terima kasih banyak. Sama-sama banyak. Okey, insyaAllah kalau tak ada apa-apa lagi, kita boleh berhenti malam ni. Tapi insyaAllah, kalau siapa yang rajin, tengok-tengok dulu apa nak belajar minggu depan. Okey, kita akan ambil lagi 5. Okey, kita akan ambil sekurang-kurangnya 5 ke 7 lah. 5 ke 7 huruf. Huruf-huruf lisan. Kalau ada masa panjang, kita ambil semua sekali 10. 10 makhraj lisan. Tapi jenuh lah nak mengingat 10 tu. Tak apa, kita bagi 2 lah. 7 ke, dia ada 18 huruf. Kita bagi 9 ke macam mana ke. Tengoklah macam mana. Apa yang baik insyaAllah kita akan cuba usahakan. Baik, terima kasih banyak semua. Semoga kita bertemu lagi di lain rancangan, di lain masa insyaAllah. Okay, kita tengok dulu program kita malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tabarrukna min ba'di tabarrukan ma'suma wa la taj'al illahum fitna wa la yattabi'una shaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak semua. Semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih, Ustaz.